Okey, hari ni cikgu nak cerita pasal Nabi Yakub. Nabi Yakub. Bukan Ishak. Okey, Nabi Yakub ni Nabi yang keberapa? 4. 5. Ada 5. Okey, semula cuba nyanyi. Kita nyanyi. Adam, Idris, Lut, Saleh, Ibrahim, Nur, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. 10. Berapa? 10. Ni Nabi yang ke-10. Okey. Nabi Yakub adalah anak kepada Nabi Ishak. Nabi apa? Nabi Nabi Yakub mempunyai 4 orang isteri. Baginda dikurniakan 12 orang anak dan tinggal di sebuah kawasan yang bernama Kanaan. Okey, Nabi Yakub ni ada berapa isteri? 4. Okey, dan berapa orang anak? 12 orang anak. Okey, dia tinggal kat mana? Dekat tadi saya cakap tadi? Kanaan. Okey. Nabi Yakub hidup sebagai seorang petani dan memelihara binatang ternak. Okey, dia buat apa? Dia hidup sebagai seorang petani dan memelihara binatang ternak. Okey, setelah beberapa lama tinggal di Kanaan, baginda berpindah ke Palestin. Di sinilah baginda menerima wahyu daripada Allah dan dilantik menjadi rasul. Okey. Okey, setelah Nabi Yakub ni tinggal lama dekat Kanaan tu, lepas tu Nabi Yakub pindah dekat Palestin pula. Dekat Palestin tu lah Nabi Yakub menerima dekat Palestin tu lah Nabi Yakub terima wahyu daripada Allah dan menjadi rasul. Okey. Nabi Yakub terkenal sebagai seorang nabi yang sering berjalan pada waktu malam dan berehat pada waktu siang. Okey, Nabi Yakub ni dia suka berjalan waktu malam. Waktu siang dia rehat je. Dia tidur macam tu lah. Waktu malam je dia cari rezeki, dia jalan-jalan. Okey. Di antara anak-anak baginda yang paling disayangi ialah Nabi Yusuf. Okay, dalam ke-12 anak Nabi Yakub ni, Nabi Yakub sayang seorang anak dia ni, apa? Nabi Yusuf. Okey. Pada satu hari Nabi Yusuf dia pergi jumpa Nabi Yakub ni. Dia cakap, Nabi Yusuf cakap dekat Nabi Yakub, "Wahai ayah, saya bermimpi melihat sebelah sebuah bintang, matahari dan bulan. Saya lihat semuanya sujud kepada saya." Dia cakap macam tu. Dia cakaplah dekat Nabi Yakub, dia mimpi sebelah sebuah bintang, matahari, bulan, dan dia mimpi semua tu sujud kepada Nabi Yusuf ni. Lepas tu Nabi Yakub cakap dekat Nabi Yusuf, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, kerana mereka akan merancang sesuatu untuk menganiaya kamu." Nabi Yakub dah pesan dekat Nabi Yusuf ni, jangan cerita dekat siapa-siapa pun yang dia mimpi tu, sebab nanti akan ada nak menganiaya Nabi Yusuf. Okey. Tapi time tu Nabi Yusuf kecil lagi lah. Dia pun tak tahu kan. Dia pun cerita juga dekat abang-abang dia semua. Setelah tu bila abang-abang dia dapat tahu tentang mimpi Nabi Yusuf tu, mereka pun nak rancang nak bunuh Yusuf ni. Kan ayah dia dah pesan jangan cerita kan. Tapi dia cerita juga sebab dia kecil time tu, dia cerita juga kat abang-abang dia. Lepas tu abang-abang dia pun merancang lah nak bunuh Nabi Yusuf ni. Lepas tu abang-abang ni ditipu lah Nabi Yakub ni. Dia cakap dekat apa? Dia cakap dekat Nabi Yakub, dia telah mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam apa? Ke dalam mana? Saudara-saudara apa ni, abang-abang ni dia tipu lah. Dia cakap dia tipu ayah dia tu. Dia tipu Nabi Yakub tu. Dia cakap lah kena makan apa? Kena segala. Okey. Tapi sebenarnya dia telah mencampakkan dalam perigi lama. Lepas tu dia anggap lah sebenarnya bila dicampak tu dia dah anggap Nabi Yusuf mati. Tapi sebenarnya dia tak mati. Dengan takdir Allah, Nabi Yusuf telah diselamatkan oleh beberapa orang musafir dan baginda telah dijual kepada seorang orang yang kaya. Okey, dia dah jual dengan
Dengan siapa? Dengan Musafir kan. Setelah dewasa, baginda dilantik menjadi menteri di negeri Mesir. Bila dia dah besar tu kan, dia dah jadi menteri lah dekat negeri Mesir tu. Pada satu hari tu, kemarau panjang telah melanda Mesir dan negeri di sekitarnya. Tetapi Mesir mempunyai banyak simpanan makanan. Kan kemarau kan, kemarau tu macam mana? Panas kan? Tapi walaupun panas, air kan tak ada. Tapi disebabkan Mesir ni banyak bekalan makanan, tapi dia bolehlah survive, dia bolehlah hidup kat situ walaupun kemarau panjang tu kan, sebab dia ada banyak bekalan makanan tau. Bermula daripada peristiwa itulah Nabi Yaqub dapat bertemu kembali dengan anaknya yang sangat dikasihi setelah berpisah berpuluh-puluh tahun. Kiranya lepas yang abang-abang ni tipu ayah dia, kata anak dia dah mati, kena masuk perigi tu semua, akhirnya dia jumpa juga dekat negeri Mesir ni. Faham tak? Sebab satu peristiwa je. Peristiwa apa tadi? Peristiwa disebabkan peristiwa kemarau ni lah Nabi Yaqub dapat jumpa Nabi Yusuf ni balik. Lepas tu kemudian Nabi Yaqub pun berpindah dan menetap di Mesir. Nabi Yaqub sekeluarga dengan abang-abang semua tu pindah dekat Mesir, tinggal dekat situ. Ketika Nabi Yaqub hampir wafat. Wafat tu macam mana? Tak siapa tahu wafat tu macam mana? Sebelum Nabi Yaqub hampir meninggal, baginda telah bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah sepeninggalanku? Maksudnya macam bila dia dah meninggal nanti, siapa yang diorang nak, anak-anak dia nak sembah? Lepas tu anak dia pun jawab, kami akan menyembah Allah, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk serta patuh kepadanya. Jawab anak dia dekat Nabi Yaqub. Setelah itu wafatlah Nabi Yaqub di negeri Mesir, dan usia baginda ketika itu 150 tahun. Lepas tu itu je cikgu nak cerita. Nabi Yaqub wafat masa umur dia 150 tahun. Siapa nak cerita balik apa yang